Bismillah, minta maaf lambat tadi ada urusan. Baik. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama menghadiri majlis Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memperingati perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apabila kita menghadiri majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana datang kita pada malam ini adalah untuk mendengar puji-pujian, mendengar selawat dan salam, mendengar tazkirah peringatan seperti mana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat nanti ketika bangkit daripada kubur, kita semua sudah berada di dalam majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis yang sangat-sangat mesti kita ambil berat. Satu hadis yang mesti kita ta'ammul wa tadabbur, kita ambil perhatian, kita renungkan, kita fikir-fikirkan bersama. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam satu hadis, "Man ahabbani kana ma'i fil jannah." Nabi bersabda, "Man ahabbani," sesiapa ahabbani yang cinta ia man akan daku, kana nescaya adalah ia seseorang tadi itu ma'i fil jannah, dia akan bersama-samaku di dalam syurga. Allahumma ja'alna wajma'na ma'ahbadan Nabi sallallahu alaihi wasallam firdaus. Amin. Nabi bersabda, sesiapa yang cintakan akan daku, kasihkan akan daku, kana ma'i fil jannah, nescaya orang itu akan bersama-samaku di dalam syurga. Maka bila dah ulama mentafsirkan man ahabbani, sesiapa yang mencintai ia akan daku, maksud selain daripada mencintai Nabi, iaitu mencintai apa yang Nabi cinta. Sama, kita cintakan Nabi, berarti kita akan cintakan juga apa yang Nabi cinta. Ini orang panggil antara perkara lazim dan malzum. Biasanya orang yang mencintai seseorang, pasti dia akan suka juga, pasti dia akan cinta apa yang orang tu suka. Contoh, kita berkenalan dengan seorang wanita. Wanita ini warna favourite dia. Orang perempuan dia ada warna favourite juga tak? Orang lelaki tak warna favourite? Ada? Tak bilang raya ni bukan warna tu, warna lain. Jangan nak kait-kait dengan ini. Tak ada kena-mengena dengan warna pilihan raya ni. Hijau tak? Hijau lah, hijau je, kuning ke merah ke lantak kau. Kalau lah orang perempuan ni biasa dia ada warna favourite dia. Ada yang perempuan dia suka warna turquoise. Ada tak? Ada. Ada yang paling banyak top warna lah, warna pink. Ada tak? Ada. Yang suka warna purple. Ada tak? Ada. Yang purple tu paling banyak. Tak. Jadi bila lah orang tu dia suka warna tu, oleh kerana kita cintakan orang tu, maka dia pun kata, saya suka warna pink. Yang lelaki tu hari pergi jumpa perempuan tu, agak-agak baju warna apa dia pakai? Warna pink tau, jangan main. Jubah pink, kopiah pink, serban pink, habis semuanya tukar warna pink. Faham?
Kenapa buat macam tu? Apakah sebab dia cintakan mannequin? Tidak. Dalam hati dia ada juga perasaan geli. Ada, apa tak adanya? Kalau orang tu tak ada pakai juping hari ni. Takut nak pakai, geli pun tengok. Tak ada lah. Nah, tapi oleh kerana warna ini adalah warna kegemaran kekasihnya. Dia ada kait dengan benda lain. Warna tu ada kegemaran kekasihnya, maka dia juga akan gemar dengan warna tu. Ini orang panggil lumrah. Contohnya lain, kita orang Melaka bercinta dengan orang Kelantan. Nah, makwa orang Kelantan. Nah, pakwa orang Melaka. Seorang Hawa, seorang lagi Menatek. Pengguna. Bila lah bercinta dua ni, seorang Kelantan, seorang Melaka. Yang si pakwa ni bila telefon kekasih dia, orang yang dia cinta, orang yang dia kasih, bila dia tanya awak suka makan apa? Adakah perempuan dia jawab apa? Kalau dia orang Kelantan, oi, makan budu lah bang. Kau makan apa? Kita makan budu tu buat makan kicap ke? Tu tu makan. Cakap minat tu. Nah, kita ni orang Melaka ni bila dengar makan budu ni selera tak makan. Budu juga yang dia suka. Tak ada benda lain ke? Nah, tapi oleh kerana dia ni cintakan kekasih dia, ketika mana kekasih dia tanya, awak suka makan budu juga ke? Dia mahu tanya kita ni, kita jawab apa? Oh lah. Dia orang kita. Anda pula kakak kan? Kita pun suka juga makan budu. Kalau demo buat kicap, kau buat kuah. Ni. Pasal apa jadi macam tu? Pasal cinta. Pasal cinta. Orang kurang ni pula dia tanya orang lelaki tu, apa suka makan apa kat Melaka tu? Kawan pada suka kat Cicaluk lah. Kalau lawan tu, Cicaluk. Orang Kelantan ni suka Cicaluk. Apa pun nak pergi kat apa makan Cicaluk? Budu lah sedap. Tapi oleh kerana si perempuan tu kasih kepada si lelaki tadi tu, orang tengok tu kata apa? Saya kalau makan Cicaluk, makan sekor-sekor. Lain macam ni. Orang Melaka tu macam tu. Saya kalau makan Cicaluk, udang geragau. Udang geragau tu saya makan sekor-sekor kan. Sedap makan Cicaluk. Sebab apa? Sebab cinta. Maka oleh itulah Nabi SAW bersabda, sesiapa yang kasih akan daku, makna kasihkan Nabi termasuk juga kasih akan benda yang Nabi kasih. Termasuk juga cinta akan apa yang Nabi cinta. Termasuk gemar apa yang Nabi gemar. Maka Nabi SAW bersabda, kana ma'i fil jannah. Orang itu akan bersama dengan Rasulullah SAW di dalam syurga. Tabung tu jangan 5 kali round. 5 kali round putih. Nampak tu? Sebab itulah bila lah kita katakan cintakan Nabi, maka apa yang Nabi cinta, kena ingat, apa yang Nabi kasih. Dalam dunia ni, Nabi SAW antara bila perkara yang ditanyakan, ya Rasulullah, madza tuhib? Wahai Rasulullah, apakah yang kamu suka ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi sabda, aku suka berduduk dengan 2 golongan. Ni, 2 golongan. Yang pertamanya, golongan aku paling suka duduk di dalam majlis ilmu. 1. Ni benda yang Nabi suka ni. Kalau tanya Rasulullah suka pergi dekat mana? Maka Nabi SAW menjawab, saya suka di majlis ilmu. Majlis ilmu ni kita suka tak? Macam puasa kata. Suka ke majlis tu, suka lepas majlis tu. Dia ada 2 tu. Suka belakang. Kalau suka dekat majlis ilmu ni,
guru ni tak selalu buat jamu kan nak kena tengok apa gerak lagi. Nah, kita kata apa makan kedap guru si bayar. Nah, kalaulah suka dalam majlis ilmu berarti kita hati kita dengan hati Nabi SAW itu ada muallaq. Maksudnya ada persamaan. Nabi suka majlis ilmu dan kita juga suka majlis ilmu, dan mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bila Nabi suka majlis ilmu, maka Nabi siapkan di dalam Masjid Nabawi itu ada satu tempat khas untuk perbahasan orang-orang yang alim di kalangan para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Dalam Masjid Nabawi itu, kalau kita masuk dalam Masjid Nabawi, terutama orang lelaki boleh jumpa tempat tu. Dalam Masjid Nabawi itu, tak selamat dah pergi haji umrah sini nak. Ada tak yang tak pergi lagi? Pergi dah, bawa pergi lagi. Ada tak? Kalau kata awak nikah lagi, awak tak nikah lagi ke? Belum. Nikah dah, nikah lagi belum. Kita faham jawapan. Dalam Masjid Nabawi tu, kalau kita masuk berdekatan dengan imam di tempat tu, ada satu macam pentas. Ada tempat tu dia tinggi sikit kat dalam tu. Orang panggil tempat itu adalah tempat yang dibina oleh Rasulullah SAW sejak daripada zaman Nabi lagi ada. Apa nama tempat itu? Majalisu Ahli Sufah. Majalis Ahli Sufah. Apa itu majalis ahli sufah? Maknanya tempat duduk di kalangan para ulama, di kalangan orang-orang yang alim, di kalangan orang yang bijak pandai, di kalangan orang-orang yang soleh sejak daripada zaman Nabi sampai ke lah. Itulah tempatnya. Zaman Nabi, di situ siapa yang duduk di situ? Sahabat yang masyhur seperti Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Siti Aisyah radhiyallahu anhu, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Semua di kalangan orang-orang yang bijak pandai di kalangan sahabat, di situlah tempat mereka. Mereka buat apa? Membahas segala ilmu-ilmu berkaitan dengan Islam. Kalau kita kan tempat tu sekarang ni dekat mana? Yang mana kalau kita pergi jumpa ada satu tempat, ada tok guru, ada anak-anak murid dia duduk berbahas ilmu saja. Tak ada cerita kita punya bisnes ni berapa tahun lagi nak ni, tak ada. Duduk dalam tu cerita pasal ilmu saja. Bahas kod nahu, bahas sarah, bahas fiqh, usulul fiqh, tauhid, usuluddin. Kat mana kita pergi tu? Kat mana nak jumpa tempat-tempat tu? Itulah madrasah sekarang ni. Maknanya zaman Nabi sistem tu dah ada dah. Nabi kumpulkan, bukan Nabi sepahkan, Nabi kumpulkan. Orang datang masuk Masjid Nabawi, belajar dekat dalam tu, kemudian sebarkan dekat seluruh kawasan masjid. Masuk dalam masjid, belajar-belajar, keluar cerita kat kedai makan, cerita dekat pasar raya, cerita dekat pasar malam, cerita dekat Taifan. Faham ni? Jadi surau ni tempat kita belajar. Belajar. Lepas tu keluar daripada surau, pergi kedai makan, cerita pasal tak cakap pun cerita pasal apa, senyap pun sudah. Surau belajar cerita bab mandi wajib, keluar hulu bendul. Faham? Punyalah jauh menyimpang tu. Dalam masjid cerita pasal maulid Nabi, keluar, malam makan pulut ke jaket mak sedap weh, la ilaha illallah. Tu mudah ni kakak-kakak mundi ni cerita tu dah keluar tu. Duduk surau keluar cerita lain, masuk surau belajar lain, keluar cerita lain. Nah, itu orang panggil fungsi tu tak kena. Kalau kita tengok majalis ahli sufah ini, Nabi letakkan ulama-ulama dalam tu. Mereka bahas, orang-orang datang belajar, kemudian sebar. Pergi kat kedai kopi, Ciknya, siapa video kat lemon. Tak pergi sejik ke tak ni? Tak pergi, dia buat nego. Tadi sejik kat email kita pasal gini, Cikmo. Kalau kita nego ni kayak begini. Orang dulu macam tu.
Nah, ini Cik Moh. Oh galak Cik Moh ini comel. Suka pintu pulak yang kedua. Ni masalah ni. Belajarlah. Ini keluar masjid jadi. Kalau gitu sama lebih lah. Kalau surat ni tak ada orang jadi gitu lah. Tak ada kan? Tak ada. Dia tahu surat orang ni tak ada. Kita buat contoh macam tu. Kalau surat ni tak ada orang gitu. Jadi tak apalah. Bukan mengumpat kan. Baik. Bila lah Nabi suka dekat majlis-majlis ilmu. Yang kedua, Nabi suka apa? Nabi kata Nabi suka tengok orang-orang yang beramal. Selain daripada majlis ilmu, Nabi suka duduk tempat-tempat orang yang berzikir, orang yang berselawat, orang yang beristighfar. Tak kira lah sama ada dalam grup ke dalam apa saja Nabi suka. Berlaku dalam satu peristiwa. Satu hari ketika mana para sahabat Ridwanullah Ta'ala alaihi, mereka berkelompok berkumpul dalam dua golongan. Satu bulatan ini duduk berzikir kepada Allah, yazkurun Allah. Satu kelompok lagi ini sedang membahas berkenaan dengan ilmu di dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif. Ketika mana ada dua golongan kelompok ni, satu majlis ilmu, satu lagi majlis zikir. Sedang sahabat ini sedang duduk begitu, maka keluar baginda Nabi. Oi, penuh dah tabung. Penuh lagi? Tak penuh dah? Tak muat dah? Tak muat simpan. Kalau rasa tak muat, jalan lagi sekali. Tak ada kau meeting, ambil masuk semula. Baik. Bila Nabi SAW, tiba-tiba Nabi SAW keluar daripada rumah Nabi. Nabi pergi tengok ada dua kelompok. Satu kelompok sedang berzikir, satu lagi kelompok sedang menuntut ilmu. Maka Nabi SAW bertanya, apa yang kamu sedang buat? Kamu sedang buat apa sekarang ni? Kata kelompok yang belah sini, ya Rasulullah, kami sedang menceritakan tentang ilmu, ya Rasulullah. Bila dah datang kami tanya orang sebelah, wahai golongan sebelah ni tengah buat apa? Ya Rasulullah, kami sedang beramal, berzikir dan sebagainya. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, apakah benar kamu berkumpul semata-mata untuk ini? Semata-mata kamu datang daripada masjid luar, datang kumpulkan masjid, dudukkan masjid, pergi berzikir. Dudukkan masjid, menuntut ilmu. Takkan semata-mata ni? Betul ke semata-mata ni kamu datang? Maka kata sahabat Nabi SAW, bala ya Rasulullah. Memang benar ya Rasulullah. Kami datang tak ada tujuan lain. Kami datang nak berzikir. Kami datang nak berselawat. Maka Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membanggakan dua golongan ini di kalangan para malaikat-malaikat di langit. Allah Ta'ala membanggakan. Allah Ta'ala tak lagi katakan, weh, kau tengok tak budak tu? Budak ni pandai ni kompang ni. Cerita kat satu masjid. Glamour tak dia? Glamour? Tak glamour lagi? Di. Nak bagi glamour ni. Di. Itu orang masa Allah Ta'ala membanggakan. Maksudnya Allah Ta'ala bangga kepada malaikat. Malaikat, kalau kamu buat beramal tu, nampak tu dua golongan di kalangan Masjid Nabawi, dalam Masjid Nabawi sedang beramal. Allah Ta'ala banggakan seluruh bentuk malaikat pada langit dan bumi. Pada siapa? Bukan pada Nabi tuan, tapi pada orang yang sedang berzikir dan orang yang sedang menuntut ilmu. Kemudian orang bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah yang kamu paling suka untuk bersahabat? Engkau suka bersahabat dengan siapa ya Rasulullah? Nabi SAW bersabda, aku suka bersahabat dengan orang miskin dan aku suka bersahabat dengan orang yang fakir. Tujuh golongan Nabi sahabat. Sebab itu Nabi berdoa dengan satu doa, Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah. Ya Allah, tidak adalah Allahumma 'isha illa 'ishul akhirah. Allahumma la 'isha illa 'ishul akhirah fa'ishni ma'a zumratil masakin. Allah, ya Allah, tidak adalah kehidupan sebenarnya kehidupan melainkan kehidupan di akhirat,
dan hidupkanlah aku bersama golongan orang-orang yang miskin. Ini doa Nabi. Nabi suka bersahabat dengan orang miskin. Dan juga antara perkara yang disukai, dicintai oleh Nabi SAW ialah Nabi suka dengan kerjasama yang ditunjukkan oleh golongan-golongan wanita di kota Madinah. Pada satu hari ketika Rasulullah SAW, waktu tu sahabat-sahabat keluar pergi berperang. Maka kata Sayyidina Rasulullah SAW berkata pada Rasulullah pada Sayyidina Bilal, "Ya Bilal, wahai Sayyidina Bilal, nakkah aku tunjukkan kamu kekuatan yang ada pada perempuan, wanita-wanita yang ada di kota Madinah?" Nak tak? Orang-orang kota Madinah perempuan atau orang perempuan kota Madinah punya kekuatan. Sayyidina Bilal kata, "Nak, boleh? Nak tengok macam mana kekuatan dia?" Maka Rasulullah SAW bersabda di sebalik tirai, "Wahai orang-orang muslimat di kalangan perempuan di kota Madinah, sesiapa yang nak bersedekah untuk perang sabil, keluarkanlah harta kamu." Maka kata Sayyidina Bilal bin Rabah, pada ketika itu aku melihat di atas daripada tapir tu macam-macam benda yang keluar rantai, keluar cincin, keluar tu, habisnya paling golongan-golongan wanita untuk membantu fi sabilillah. Betul tak betul? Perkara ni sekarang ni berlaku, betul? Kita kalau nak minta dengan orang lelaki, minta maaf, kita orang lelaki pula. Try lalu 2 tabung, 1 tabung depan, 1 tabung belakang. Agak-agak duit biru banyak kat mana? Minyak perempuan. Kita lelaki semua kaya Ustaz. Tengok aku main marah tu yang main ada yang melangkah. Nampak? Nabi dah tu, habis dah. Nabi bersabda, maknanya orang perempuan ni di kalangan kota Madinah, walaupun mereka tak pergi perang, walaupun mereka tak angkat pedang, tapi kalau bak bersedekah, bak menderma, bak membantu, mereka lah orang nombor 1. Faham? Mereka nak nombor 1, mereka tak nak nombor 2, nombor 3, nombor 4. Faham? Dia nak nombor 1 saja. Mereka lah orang yang nombor 1 yang akan membantu. Orang lelaki kalau sebut pergi perang fisabilillah, mereka lah yang nombor 1. Faham? Nampak tu? Maknanya Allah Ta'ala jadikan kita ni, walaupun kita berbeza, ada di kalangan lelaki, ada di kalangan perempuan, tetapi Allah Ta'ala jadikan semangat untuk nak menegakkan kalimah Allah, semua akan berperanan masing-masing. Orang lelaki dengan pergi berdakwahnya, buat masjid, sembahyang, berjamaah, buat itu orang lelaki. Orang perempuan hantar bantuan. Inilah makmurnya agama Islam. Inilah makmurnya satu-satu tempat apabila 2 golongan buat kerja masing-masing. Jangan kita asyik bertikaikan, alah, dia orang takkan keluar duit saja boleh lah, kita orang yang benar. Jangan keluar dengan bertikai sama dia tu. Alah, asyik muka ni nak kena sapu. Tak payah. Nampak? Sebab apa? Sebab memang Allah Ta'ala ciptakan 2 golongan ini berbeza, tetapi ta'awanu, mereka saling tolong-menolong antara satu sama lain. Inilah golongan-golongan yang dikasihi dan dicintai oleh Nabi SAW. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala golongan kita, Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan orang yang menuntut ilmu. Allah Ta'ala jadikan kita orang yang ditentiasa dalam beramal. Allah Ta'ala jadikan kita ni membantu madrasah-madrasah. Walaupun kita tidak punya madrasah, tak apa, kita bantu, jangan sampai kita tinggal madrasah. Nampak? Ini kadang-kadang bila orang umur madrasah, madrasah tak ada ni, tak ada nombor, tak ada ni, tak ada nombor. Jangan buat macam tu. Nampak? Semua buat kerja masing-masing. Ahlus Sufah tu sampailah ketika mana orang semua pergi perang, Nabi tak bagi golongan ahli Sufah ni pergi perang tu. Nabi tak bagi. Golongan-golongan ahli Sufah, orang yang membahas tentang ilmu ni, bila sahabat semua pergi perang, Nabi tak benarkan ahli Sufah ni pergi. Sebab apa? Sebab contohlah, kalaulah seorang meninggal, banyak ilmu yang kita tak dapat. Sebab tu Nabi tahan, jangan pergi perang, duduk sini, kamu perang dekat sini. Perang menentang segala kejahilan.
Sampai tahap ajar tu ahli sufa ni, belajar madrasah, belajar pondok, orang mengajar agama menuntut ni, diorang korbankan masa tumpu benda tu. Nampak? Kita pula, tak ada semua, tak ada semua. Itu bukan uji ni. Nampak? Kita sepatutnya orang yang membantu surau, tempat belajar. Itulah. Masjid, tempat belajar, tempat ibadat, kita bantu sama-sama insya-Allah. Jadi insya-Allah kita berehat sekejap, kita bagi Ustaz Fikri pula cakap depan insya-Allah. Ya, Ustaz Fikri boleh saja ya. Tunggu tak tunggu. Orang lain semua anggap tunggu seorang je dia. InsyaAllah kita bagi Ustaz Fikri buat satu qasidah dulu insya-Allah. Pada tempat dalam